Selamat sejahtera. Nama saya ialah Irwin Anaki Sivakumar. Nombor kad matrik saya ialah D2020109367. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang sejarah lempar cakra. Lempar cakra telah merupakan acara lontaran yang mula-mula dicipta sebagai acara sukan. Acara lempar cakra ini telah dimasukkan ke dalam sukan Olimpik kuno di Greek. Seterusnya, acara lempar cakra ini telah mula dipertandingkan dalam sukan Olimpik pada tahun 1896. Di samping itu, kejohanan olahraga yang pertama telah diadakan di Malaysia pada tahun 1956 di Padang Ipoh. Pada tahun 1998, Malaya telah mengambil bahagian dalam pertandingan olahraga di peringkat antarabangsa pada kali pertama dalam pertandingan Empires Games di Cardiff, Great Britain. Empires Games ini telah ditukarkan menjadi Commonwealth Games apabila kebanyakan negara yang di bawah jajahan Great Britain telah mencapai kemerdekaan, termasuk negara kita. Pada tahun 1956, negara kita pada kali pertama telah menyertai acara olahraga di kejohanan sukan Olimpik di Melbourne, Australia. Acara lempar cakra adalah merupakan salah satu kategori acara-acara olahraga yang dipertandingkan, iaitu lontaran. Seterusnya, kemuncak penglibatan Malaysia dalam acara olahraga dapat dilihat semasa negara kita telah menjadi tuan rumah sukan Commonwealth 1998. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Fitri Syarizan bin Muhammad Yusri, pemegang nombor kad matriks D202010955567. Umum mengetahui bahawa setiap acara padang memerlukan peralatan dan kawasan khusus bagi membolehkan acara berlangsung. Dalam acara lempar cakra, terdapat beberapa peralatan yang digunakan dan antaranya termasuklah cakra. Cakra sejenis alat yang diperbuat daripada kayu, berbentuk bulat dan leper. Peralatan yang kedua ialah pita pengukur, yang bertujuan untuk mengukur jarak lontaran bagi menentukan pemenang. Ketiga, kurungan keselamatan. Diaplikasikan bertujuan untuk mengelakkan daripada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku, sama ada terhadap atlet maupun peserta yang lain. Keempat, bulatan cakra. Merupakan bulatan atau kawasan bulat di mana ianya dibentuk khas untuk membolehkan atlet membuat lemparannya. Kelima iaitu kawasan lemparan atau lebih dikenali sebagai kawasan pendaratan, di mana ia dibentuk daripada garisan separuh bulatan dengan keluasan sudut 40 darjah. Pakaian yang digunakan dalam acara lempar cakra ialah pakaian yang bersesuaian dengan acara tersebut seperti yang berikut. Dan tidak memakai sebarang barang perhiasan bagi mengelakkan kecederaan ketika melakukan sebarang pergerakan. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Fasa-fasa dalam lempar cakra. Pada fasa persediaan, peserta perlu berdiri dengan bahu kiri menghadap kawasan mendarat. Kaki dibuka seluas bahu dengan tumit kaki kanan selari dengan hujung jari kaki kiri. Tubuh badan dikilas serentak dengan ayunan tangan. Cakra diayun ke belakang sehingga cakra berada seberapa jauh ke belakang yang boleh. Hayunan awalan, fleksi lutut, berat badan disokong oleh kaki kanan yang fleksi, dagu, lutut dan hujung jari berada pada garis lurus. Pada fasa lemparan, ekstensi tangan untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi, tangan kanan bergerak ke hadapan selepas pinggul dikilas, kaki kanan dikilas dan ekstensi secara eksplosif sambil mengilas pinggang untuk membawa pinggul kanan ke hadapan. Berat badan dipindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri, cakra dilepaskan pada aras bahu atau bawah sedikit. Pada fasa pemulihan, kedudukan kaki ditukar dengan segera selepas melempar dengan lakuan ikut lajak untuk mengekalkan keseimbangannya. Latihan asuh maju yang pertama, pelajar perlu berdiri dengan kaki dijarakkan. Kaki kanan di belakang, bengkokkan kaki sedikit, hayunkan cakra berulang kali ke depan dan ke belakang di sisi badan. Pegangan boleh dilihat pada gambar rajah tersebut. Setelah menghayun cakra beberapa kali dan condongkan badan ke depan, lepaskan cakra supaya ia bergolek di atas tepinya secara lurus ke depan. Pada saat akhir, cakra dilepaskan, putarkan cakra dengan pergerakan jari tengah dan telunjuk.
Latihan kedua adalah latihan fasa akhir dalam lemparan cakera. Peserta perlulah berdiri dengan bahu kiri ke arah lemparan. Kedua-dua belah kaki dijarakkan. Pegang cakera di hadapan bahu kiri dengan sokongan tangan kanan. Hayunkan cakera ke belakang dengan tangan lurus dan badan mengilas ke kanan. Ketika melakukan pergerakan tersebut, badan berpaksi atas hujung kedua kaki sambil mengilaskan badan dan menghayun cakera ke hadapan. Tolak dengan kedua-dua belah kaki melempar cakera ke kawasan pendaratan. Pada fasa ini, peserta perlu berdiri menghadap kawasan belakang arah lemparan. Badan direndahkan sedikit, hayun cakera ke belakang dan ke depan bahu kiri. Pada kali kedua, sambil hayun cakera ke depan, badan berpusing ke arah lawan jam iaitu ke sebelah kiri. Cakera masih mengikut dari belakang. Sambil berpusing, kaki kanan digerakkan melepasi kaki kiri yang berpaksi. Lakukannya sehingga badan menghadap semula ke belakang. Garisan dan tadaan boleh dilakukan di atas tanah. Fasa maju yang terakhir ialah simulasi peringkat selepas akhir pusingan pertama dan permulaan untuk melempar. Pelajar perlu berdiri di tengah-tengah bulatan dan menghadap ke belakang kawasan lemparan dan hayungkan cakera. Hayungkan cakera dari belakang sambil mengangkat kaki kiri dan mula mengilaskan badan ke depan bulatan. Apabila cakera sampai ke arah bahu, ia dilempar ke depan. Seterusnya, drill latihan. Bagi acara lempar cakra, drill latihan lebih memfokuskan terhadap unsur maju, teknik lemparan dan fasa-fasa dalam lempar cakra. Yang pertama, unsur maju, iaitu atlet perlu berlatih dalam pegangan cakra yang betul sebelum melontar bertujuan untuk mengawal cakra semasa hayunan. Kedua iaitu teknik lemparan, di mana pada kali ini atlet perlu memilih teknik yang bersesuaian dengan cara lontaran yang dimiliki oleh atlet itu sendiri. Terakhir, dalam teknik asas lemparan cakra juga, atlet perlu memahami fasa-fasa yang terdapat dalam setiap teknik yang telah dipilih. Okey, untuk slide ini saya akan menerangkan cara-cara menentukan pemenang bagi acara lempar cakra. Yang pertama, perkara yang paling penting ialah mendapat jarak yang paling jauh bagi menentukan pemenang. Nombor dua, kaedah yang betul dan jarak yang sempurna akan menghasilkan jarak lemparan yang diharapkan. Yang ketiga, lemparan cakra yang baik bagi mendapatkan jarak maksimum melihat gabungan beberapa pergerakan keseluruhan. Yang keempat, sebagai contoh daripada aspek-aspek, antaranya ialah teknik, kelajuan pelepasan dan sudut pelepasan yang optimal. Yang kelima, teknik yang baik dan sempurna sering mempengaruhi jarak atau jauh lemparan yang dibuat. Seterusnya, saya akan menerangkan peraturan acara lempar cakra. Yang pertama, cakra mesti dilempar dari dalam bulatan. Yang kedua, masa melakukan lemparannya ialah 1 minit selepas ke dalam bulatan. Yang ketiga, peserta hendaklah memulakan lemparannya dari persediaan statik. Yang keempat, cakra mestilah jatuh di antara dua garisan pinggir bahagian dalam sektor. Yang kelima, ketika melakukan lemparan, kaki tidak boleh terkeluar daripada bulatan. Yang keenam, lemparan hanya 3 kali, terutamanya pada peringkat separuh akhir dan akhir. Seterusnya, yang ketujuh, kapur boleh digunakan pada tangan untuk membantu pergerakan cakra. Yang ke-8, hanya lemparan yang terjauh akan dikira sebagai pemenang. Yang ke-9, peserta hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Yang ke-10, peserta hendaklah memakai kasut yang bersesuaian. Dan yang terakhir iaitu
Nombor 11. Bagi acara lempar cakra, berpaku pada spike tidak perlu. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello and hi. Nama saya Eliada Jacqueline binti Jubilee, memegang nombor kad matrik D202010939900. Hari ini saya akan menerangkan bagi langkah keselamatan semasa melakukan latihan lempar cakra. Keselamatan latihan melempar cakra, guru yang mengajar berkewajipan untuk menguasai pelajar ketika mereka menjalani latihan melempar cakra untuk mengelakkan kejadian yang tidak ingin berlaku. Guru juga hendaklah tegas kepada pelajarnya tentang langkah-langkah keselamatan ketika menjalani latihan, dan pentingnya juga semua pelajar untuk mematuhinya. Berikut adalah beberapa panduan untuk menjaga keselamatan pelajar yang menjalani pelajaran melempar cakra. Antaranya adalah: pertama, pelajar menjalani latihan melempar di kawasan yang ditetapkan oleh guru. Kedua, pelajar seharusnya menunggu gilirannya di tempat yang dianggap selamat dan tidak menunggu di keliling atau berhampiran bulatan lemparan ataupun di mana pelajar lain membuat percobaan. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah pelajar yang bersedia untuk melempar hendaklah terlebih dahulu memastikan tiada siapa di belakangnya ataupun di dekat bulatan atau hadapannya dalam kawasan pendaratan ketika dimulakan lemparan. Seterusnya, amalkan prinsip keselamatan, yaitu semua melempar, semua memungut. Jika latihan berkumpulan diamalkan oleh pelajar. Dan yang terakhir yaitu cakra hendaklah dipungut dan dibawa semula ke tempat mula melempar oleh pelajar. Tidak dibenarkan pelajar membaling cakra kepada peserta yang menunggu gilirannya. Dan itu adalah antara langkah-langkah keselamatan ketika menjalani latihan melempar cakra. Oleh itu, pelajar sepatutnya atau seharusnya mematuhi langkah-langkah yang saya nyatakan tadi supaya mengelakkan perkara yang tidak ingin berlaku seperti kecederaan dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.